Okey. Penggunaan jenis struktur kawalan mengikut situasi ulangan. Soalan dia, semasa ujian segak di sekolah, murid-murid diminta melakukan latihan senaman yang berikut. Okay, ada 3 jenis latihan. Bangkit to be, naik turun bangku dan tekan to be. Okay, bagi setiap satu aktiviti ni, kita akan menggunakan struktur kawalan ulangan sebab dia melibatkan tindakan yang berulang. Tapi ada syarat dia. Untuk bangkit to be, struktur kawalan ulangan ni kita nak lakukan sebanyak 10 kali. 10 kali saja kita buat, lepas tu kita stop. Jadi hari tu kita bincang, untuk soalan bangkit to be ni kita akan menggunakan struktur kawalan ulangan. Ulangan apa? Kita dah tahu dah berapa kali kita nak ulang. Jadi kita guna struktur kawalan ulangan apa? For. Cepat. For, betul. Okey, seterusnya aktiviti yang kedua, naik turun bangku. Melakukan seberapa banyak kali yang boleh. Maksudnya bergantung kepada murid tu sendiri. Naik turun bangku ni dia boleh buat 1 kali ke, 2 kali ke, 20 kali ke, ikut suka berapa kali pun. Maksudnya bilangan kali tidak ditentukan. Jadi kita menggunakan struktur kawalan ulangan. Why? Apa? Why? Very good. Okay, yang ketiga, tekan to be. Tekan to be. Lakukan seberapa banyak kali yang boleh, tetapi sekurang-kurangnya 1 kali. Mesti buat sekurang-kurangnya 1 kali. Tak boleh tak buat langsung. Okay. Jadi ini adalah struktur kawalan ulangan. Repeat. Until. Okay. Seterusnya untuk setiap aktiviti ni, 3 aktiviti ni, setiap aktiviti kita perlu buat algoritma. Kita perlu hasilkan algoritma. Okay kelas, algoritma kita dah belajar dah. Algoritma ni ada berapa jenis ni? Algoritma ni, okay sebelum tu, apa dia algoritma? Algoritma adalah satu set tindakan kan? Tindakan untuk apa? Untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Itu adalah definisi algoritma. Kita dah belajar dah sebelum ni. Okay. Algoritma ni dia ada berapa jenis, berapa bentuk. Berapa bentuk algoritma? Cepat. Siapa boleh jawab? Berapa bentuk algoritma? Cara untuk kita nak selesaikan satu masalah tu kita boleh wakilkan dalam 2 bentuk. Iaitu yang pertama adalah apa? Apa dia? Apa dia pertama? Algoritma ada 2 bentuk. Okay, 2 bentuk. Yang pertama adalah carta alir. Yang kedua? Yang kedua bentuk apa? Pseudocode. Pseudocode, betul. Kena ingat tu. Algoritma tu ada 2 jenis, 2 bentuk iaitu carta alir dengan pseudocode. Jadi bagi setiap aktiviti ni kita akan buat carta alir dia, pseudocode dia. Jadi pun sama, carta alir, pseudocode. Carta alir, pseudocode. Okay. Terusnya kita sambung tengok. Kita tengok apa yang kawan-kawan awak jawab. Okey, ini jawapan dari siapa? Nampak tak saya tulis? Dari siapa ni? Dari Wafi. Okey, 1 KRK. Okey. Wow, Wafi. Dia cuba selesaikan untuk bagus. Dia cuba tu bagus. Semua orang mesti kena cuba, kena berani. Cuba. Okay. Mula bangkit to be. Lakukan 10 kali. Untuk bangkit to be 1 hingga 10, lakukan bangkit to be. Tambah 1 kepada bangkit to be, tamat. Okey, kita tengok ya. Untuk soalan ni kita nak gunakan struktur kawalan ulangan for. Bila for dia mesti ada pembilang. Okey. Okey, ini adalah pseudocode. Okey, pseudocode ada mula, ada tamat. Betul? Okey, ni dah betul dah ni, mula dengan tamat. Okey, yang pertama dia kata lakukan bangkit to be. Okey, bangkit to be. Betul tak? Betul tak kat sini? Lakukan bangkit to be pertama. Okey. Okey, sebenarnya kita boleh ubah sikit lah. Sepatutnya kita kena letakkan pembilang dulu. Letak nilai awal bagi pembilang dekat sini. Okey, baris kedua ni kena setkan pembilang dulu.
Okay, pengiraan kita. Setkan pembilang sama dengan 1. Macam ni setkan pembilang sama dengan 1. Sebelum dia buat tindakan, kita setkan pembilang dulu. Setkan pembilang sama dengan 1. Okey. Lakukan 10 kali. Lakukan 10 kali ni tak perlu sebab ini adalah struktur kawalan ulangan. 10 kali maksudnya kita nak ulang. Bila kita nak ulang, sepatutnya arahan ni duduk dalam struktur kawalan untuk. Dia kena hak ni duduk dalam ni. Duduk kat sini. Yang ni awak buat bawah ni betul dah. Cuma baris ni tak perlu. Okay, yang ni tak perlu. Okay. Mula setkan pembilang sama dengan 1. Lepas tu yang ni tak perlu. Untuk, ini bukan bangkit to be. Ini adalah pembilang. Untuk pembilang sama dengan 1 hingga 10. Yang ni betul. Okay, untuk pembilang sama dengan 1 hingga 10. Okay. Lakukan bangkit to be. Betul. Maksudnya pembilang kita mula dengan 1. 1, lakukan bangkit to be. Kan? Kan saya selalu buat macam ni kan. Boleh ubah nama pembilang. Nilai awal adalah 1. Yang ni, 1 ni. Okey, bila untuk pembilang sama dengan 1, okay, dia akan pi ke bawah ni. Lakukan bangkit to be. Okay, dia buat bangkit to be. Lepas tu dia akan pi ke bawah ni. Okay, yang ni betul dah. Tambah 1 kepada pembilang. Tambah 1 patut duduk tani ni. Jangan tulis dekat luar ni. Tambah tulis kat sini. Mesti selari dengan lakukan ni. Okay, dia indent. Yang ni dipanggil indent. Tulis masuk ke dalam sikit supaya kita mudah baca. Okay. Jadi tambah 1 kepada pembilang. Jadi pembilang sekarang akan jadi 2 lah kan? 2. Okay, lepas dia tambah 1, dia akan uji balik. Dia akan naik balik ke atas ni. Lepas dia buat dekat sini habis, okay, dia akan naik balik ke sini. Untuk pembilang sama dengan 1 hingga 10, pembilang sekarang 2. Betul lah kan? 2 tu antara 1 hingga 10. Bila syarat benar, dia akan buat tindakan ni. Lakukan bangkit to be. Jadi dia bangkit to be berapa kali dah ni? Berapa kali dah dia bangkit to be? 2. 2 kali, betul. Okay, 2 kali. Lepas tu, lakukan bangkit to be dah 2 kali dah. Tambah 1 kepada pembilang, tambah lagi 1. Yang ni jadi 3 kan? 3. Lepas tu dia akan ulang balik naik ke atas. Untuk pembilang sama dengan 3. 3 tu memang kurang daripada 10. Jadi syarat ni masih benar. Bila syarat benar dia buat tindakan kat sini. Lakukan bangkit to be. Buat lagi bangkit to be sebanyak 3 kali ni kan. Dia akan sambung lagi dah. Sambung sampai 10. Okay. Betul. Yang Wafi buat ni betul. Yang syarat ni okey Okey, ini jawapan daripada Farah. 1P. Kita bincang tengok ya. Bangkit to be lakukan 10 kali. Ini adalah sudokod dia. Mula, tamat. Okey, mula, tamat. Mula-mula dia kata baringkan badan. Dia nak standby untuk bangkit to be. Memang kena baringkan badan lah kan? Okey, baringkan dulu. Okay. Boleh terima, yang ni betul. Setkan pembilang kepada 1. Okey, pembilang kepada 1, betul. Pembilang ialah sama dengan 1. Setkan nilai pembilang kepada 1, betul. Okey. Yang ni kalau tak tulis pun tak apa. Tulis pun boleh. Sebab sudokod dengan carta alir ni, dia tak semestinya ada satu jawapan yang tetap. Okey, dia ikut logik jugalah. Okey, yang ni boleh ada, tak salah ya. Yang ni betul. Lepas tu syarat dia. Syarat dia untuk pembilang sama dengan 1 hingga 3. Betul tak? Ini ayat ni betul dah. Untuk pembilang sama dengan 1 hingga berapa? Hingga berapa kawan-kawan? Berapa? 10. Okey, nanti betulkan yang ni 10. Untuk ni betul. Perkataan untuk ni betul dah sebab for. Okay, so kalau ulangan for memang untuk. Ini tukar kepada 10 Oh, yang ni betul pula ni. Ini okey. Pembilang kurang atau sama dengan 10. Betul lah, mula dengan 1, lepas tu 2, 3, 4 kan sampai 10. Betul, tanda dia betul. Kurang atau sama dengan. Maksudnya 10 pun termasuk sini. Okay. Jika syarat ni benar,
dia akan tulis masuk ke dalam kan. Betul lah dia buat ni. Laksanakan bangkit to be. Betul. Lepas laksanakan bangkit to be, kita buat tambah nilai pembilang sebanyak 1. Tambah nilai pembilang ni sepatutnya sama macam ni Ni, dia kena sama kat sini. Dia kena masuk dalam sikit ya. Tambah tu kena tulis tang ni. Dia bagi nampak cantik kan susunan dia. Sebab dua arahan ni berada dalam gelung untuk. Jadi untuk dekat luar, ini ke dalam sikit. Boleh? Okay, jika syarat benar dia akan buat dua ni. Syarat benar ya, dia akan buat dua ni. Lepas tu dia ulang balik. Lepas dia buat yang ni, dia akan naik balik ke sini. Uji balik syarat. Pembilang jadi 2. Kan? Pembilang sekarang jadi 2. Ini dah jadi 2. Naik ke atas. Uji lagi syarat. 2 kurang atau sama dengan 10. Ya ke tidak? Ya ke tidak kelas? Ya kan? Ya dia akan ulang lagi kat sini. Dia akan laksanakan tindakan. Bangkit to be yang kedua. Lepas tu pembilang jadi 3. Naik lagi. 3 kurang dari 10? Ya. Laksanakan lagi bangkit to be. 3 kali dah laksanakan. Okay. Tambah jadi 4. Boleh tak kelas? Bangkit to be lakukan 10 kali. Yang ni yang saya cuba buatlah semalam. Okay. Jawapan saya buat macam ni. Mula setkan pembilang kepada 1. Setkan pembilang kepada 1. Catat alih dia untuk pembilang sama dengan 1 hingga 10. Saya dah set pembilang tu mula-mula 1. Jadi dekat syarat ni saya buat macam ni. Pembilang kurang daripada 11. Boleh tak saya buat syarat macam ni? Kurang daripada 11. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Saya nak ulang sebanyak 10 kali. Boleh tak saya buat kurang daripada 11? Kelas? Boleh. Boleh ke tak? Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Boleh. Ada yang sebut boleh. tak boleh. Tak tu slow je, boleh tu yang lain. Okay, sebenarnya boleh. Yang ni boleh. Okay, kurang daripada 11 sebab 10 tu kurang daripada 11. Okay, bila 11 dia keluar daripada gelung. Okay, jadi yang ni boleh ya. Kurang daripada 11 boleh. Ataupun awak boleh guna juga kurang atau sama dengan 10. Boleh juga. Okay, macam tadi Farah buat kurang sama dengan 10 kan? Boleh. Okay. Kalau ya, jika syarat ni benar. Okay, jika syarat benar, dia akan buat tindakan bawah ni. Lakukan bangkit to be. Ini tindakan dia. Dia buat bangkit to be 1 kali. Lepas tu tambah 1 kepada pembilang. Lepas tu dia akan buat yang ni. Pembilang sekarang jadi 1 tambah 1 jadi 2 kan. Okay, lepas 2 dia pergi mana? Dia naik ke atas. Okay, naik ke atas maksudnya dia ulang balik. Selepas selesai tambah 1 kepada pembilang, dia akan naik balik ke sini. Dua, adakah 2 antara 1 hingga 10? Benar kan? Okay, bila dia naik atas ni, pembilang jadi 2. Ini jadi 2. 2 kurang daripada 11? Ya. Turun lagi. Lakukan bangkit to be. Bangkit to be yang kedua. Okay, pembilang jadi 3 sampailah 10. Okay, katakan kat sini pembilang sama dengan 10. 10 tambah 1, 11 kan? 11 naik atas. 11 kurang daripada 11. Benar ke palsu? Ya ke tidak? 11 kurang daripada 11 tidak. Bila tidak dia buat macam mana? Dia keluar ke ikut anak panah tidak ni. Dia pergi ke bawah ni. Yang ni saya saja tambah lah yang ni. Yang penting saya saja tambah. Papar bangkit to be sebanyak pembilang kali. Bila saya tulis macam ni, dia akan keluar output bangkit to be sebanyak. Okay, yang ni akan keluar. Dia akan tulis macam tu. Bangkit to be sebanyak. Bilangan kali ni, pembilang dia akan ambil nilai pembilang. Nilai pembilang adalah 10. Okay, nilai yang terakhir tu 10 kali. Okay, yang ni. Dekat sini pembilang ni dia akan ganti dengan nilai. Ganti
dengan nilai. Ayat ni dia keluar. Bangkit to be sebanyak ni dia keluar, yang ni pun dia keluar. Cuma yang ni dia ganti dengan nilai. Sebab tu saya buat koma. Lepas tu tamat. Okay. Next. Kita tengok. Saya cuba buat juga dia punya atur cara dia. Ni atur cara dia. Saya guna bahasa pengaturcaraan Python. Okay. Daripada yang saya terangkan tadi tu. Ini pseudocode. Ini carta alir. Ini adalah kod atur cara dia. Ini adalah programming dia. Okay. Program dia. Kod atur cara. Macam ni. Fungsi dia. Yang ni awak akan belajar tingkatan 2 nanti. Tapi saya saja tunjuk. For. Untuk adalah for pembilang in range. Pembilang antara 1 hingga 11. 1 hingga 11 sebenarnya 11 ni tak termasuk. Okay. Dia akan baca 1 sampai 10. Sebab tu kena tulis macam ni. Print bangkit to be. Pembilang. Okay. Bila pembilang tu bernilai 1, bila pembilang bernilai 1, okey, dia akan pergi ke bawah ni. Print bangkit to be. Print maksudnya dia akan papar dekat kita. Dia akan keluarkan output dekat kita. Okey. Bangkit to be ni. Bangkit to be sebanyak pembilang dia 1. Dia akan cantum dengan pembilang tu. Okey, lepas tu, lepas buat yang ni, dia akan naik balik atas. For pembilang sekarang jadi 2 dah. 2. Bangkit to be, pembilang sekarang jadi 2. Sebab tu lah keluar macam ni. Bangkit to be 2, bangkit to be 3. Semua kan? Sampai dah 10. Okay, lepas tu pembilang ni akan jadi 11. Akhir sekali pembilang akan jadi 11. Bila pembilang jadi 11, syarat ni dah tak benar. Syarat ni tidak benar. Jadi palsu. Bila palsu, dia akan buat kenyataan bawah ni terus. Print, bangkit to be sebanyak. Yang ni yang akhir dia. Bangkit to be sebanyak, nilai pembilang yang terakhir kita adalah 10. Adalah 10 kali. Yang hijau tu semua dia keluar macam tu. Ni. Untuk aktiviti yang kedua, naik turun bangku, lakukan seberapa banyak kali yang boleh. Yang ni kita kata kita nak gunakan struktur kawalan ulangan while. Okey, tengok Farah buat macam mana, mula, tamat. Okey, betul dah, mula dengan tamat tu. Berdiri tegak, naik turun bangku, memang kena berdiri tegak dulu kan? Betul? Okey. Setkan nilai n kepada 1. N ni adalah pembilang. Betul, dia gantikan dengan pemboleh ubah n. Boleh. Okey, n kepada 1. Maksudnya, n tu adalah pembilang. Okay, bilangan kali dia. Setkan n kepada 1 selagi. Selagi ni adalah while. Betul. Okay, betul lah selagi. While masa, dia buat dekat sini syarat dia masa kurang daripada 3 minit. Kurang atau sama dengan 3 minit. Maksudnya, dekat sini dia akan buat aktiviti naik turun bangku selama 3 minit. Selagi tak cukup 3 minit, dia akan ulang naik turun bangku. Betul lah kan dia tambah masa kat sini boleh. Okay, dia buat masa tu sebagai syarat. Laksanakan naik turun bangku. Okay, yang ni memang dia masuk ke dalam, betul. Okay. Tambah nilai n sebanyak 1. Tadi nilai n adalah 1, sekarang bertambah. Tambah sebanyak 1 jadi 2. Okay, lepas tu dia akan naik lagi ke atas. Dia akan tengok masa balik. Masa kurang daripada 3 minit, ya masih kurang. Bila masih kurang, dia akan ulang balik. Laksanakan naik turun bangku. Jadi dah 2 kali dah. Tambah n sebanyak 1, n jadi 3. Faham tak ni? Lepas tu naik lagi. Tengok syarat balik. Selagi masa kurang daripada 3 minit, ya masa masih kurang. Laksanakan naik turun bangku. Tambah n sebanyak 1, n jadi 4. Okay. Jadi kita tahu tak berapa kali dia nak ulang ni? Kelas, kita tahu tak berapa kali dia akan buat naik turun bangku ni? Adakah kita tahu berapa kali ulangan dia? Berapa kali dia nak ulang naik turun bangku ni? Adakah kita tahu?
Farah tahu dah berapa kali nak ulang naik turun bangku ni? Dalam masa 3 minit. Berapa puluh kali, berapa ratus kali boleh buat? Kita tahu ke kita tak tahu? Kita tak tahu. Okey. Kita tak tahu berapa kali kita boleh ulang ni naik turun bangku ni dalam tempoh 3 minit. Contohnya murid mungkin Wafi boleh buat 100. Farah mungkin boleh buat 105 kali kan. Macam tu. Lepas tu si En berapa kali pula boleh buat. Okay, jadi berbeza setiap individu. Okay. Jadi maksudnya naik turun bangku lakukan seberapa banyak kali yang boleh bergantung kepada syarat. Syarat dia adalah masa dekat sini. Betul? Okay, betul. Lepas tu, lepas lebih daripada 3 minit dia akan keluar daripada gelung ni. Dia tak buat dah tindakan ni. Okay, bila lebih daripada 3 minit dia tak buat tindakan dan dia pergi tamat selagi dan tamat. Okay, ini contoh alir dia. Mula berdiri tegak, setkan nilai N kepada 1 selagi masa kurang daripada 3 minit. Okay. Dekat sini tak payah tulis pun tak apa, selagi ni tak payah tulis. Masa kurang daripada 3 minit, buat tanda tanya sikit macam tu. Okay. Masa kurang daripada 3 minit, ya. Kalau ya, laksanakan naik turun bangku. Betul. Ini proses memang duduk dalam kotak. Tambah nilai N sebanyak 1, betul. Okay, naik atas. Okay, masa kurang daripada 3 minit, ya, laksanakan lagi. Ulang. Selagi masa kurang dari 3 minit. Bila masa lebih daripada 3 minit, dia pergi ke tidak. Tidak, dia pergi ke mana? Pergi ke tamat. Betul. Okay. Jadi ubah kat sini sikit. Yang lain tu rasanya semua betul. Okay, tahniah. Okay, seterusnya. Ada soalan tak kawan-kawan? Tak ada. Tak ada. Make sure faham nah. Okay, yang ni yang saya buat. Naik turun bangku seberapa kali yang boleh. Mula setkan bilangan kali. Bilangan kali adalah kosong. Bilangan kali tu maksudnya macam pembilang. Saya anggap ini sebagai pembilang. Bilangan kali sebab dia tak buat lagi, jadi saya letak nilai dia kosong. Ini nilai awal. Okay, ni. Okay. Ulang sama dengan 1. Maksudnya ini adalah student tu, pelajar tu nak ulang. Ulang sama dengan 1. 1 maksudnya untuk ulang. Jadi saya setkan nilai 1. Lepas tu saya letak syarat. Selagi ulang sama dengan 1, tadi kan saya letak ulang sama dengan 1. Selagi ulang sama dengan 1. Okey. Saya suka buat macam ni. Nilai awal bil kali adalah kosong. Nilai awal ulang adalah 1. Okey. Dia pergi ke bawah ni. Ulang ni sekarang nilai dia berapa? 1. 1 sama dengan 1. Ni tanda 2 kali ni maksudnya tanda sama dengan ya. 1 sama dengan 1? Ya. Ya ke tidak? Ya, betul. Ya. Lepas tu turun bawah. Naik turun bangku. Ni dia buat dah sekali. Naik turun bangku sekali. Okey, lepas tu pergi ke bawah. Bil kali, baca belah sini dulu. Bil kali berapa? Kosong kan? Kosong tambah 1. Jadi 1. Sekarang dia naik turun bangku baru sekali. Lepas tu pergi ke bawah. Masukkan 1 untuk ulang. Yang ni saya buat suruh pengguna masukkan 1 untuk ulang. Kalau dia tak nak ulang, dia masukkan nombor lain lah. Nombor selain daripada 1. Bila dia masukkan 1, katakan pengguna masukkan 1, kan dekat sini. Masukkan 1, dia pergi naik ke atas balik. Okey, ulang 1. Masih 1 kan? 1 sama dengan 1, ya. Naik turun bangku. Dia naik turun bangku sebanyak 2 kali dah. Okey, bil kali akan jadi 1 tambah 1 jadi 2. Masukkan 1 untuk ulang. Okey, dia masukkan 1 lagi. Lepas tu naik lagi, ulang lagi. 1 sama dengan 1, ya. Naik turun bangku jadi 3 kali dah dia naik turun bangku. Ini jadi 2 tambah 1 jadi 3. Masukkan 1 untuk ulang. Sekarang dia tak masukkan 1. Katakan dia masukkan kosong. Okey, dia pergi ke atas. Dalam ulang ni dia masukkan berapa tadi? Kosong. Kosongkan nombor-nombor lain lah selain daripada 1. Kosong, okey. Sekarang yang ni jadi kosong. Kosong sama dengan 1, betul tak? Tak. Tak. Kalau tak dia keluar kat sini kan. Jadi dia akan papar, akhir sekali dia akan papar naik turun bangku sebanyak
Bil kali akan ganti dengan bilangan dalam bil kali tu. Oh, bil kali ni 3. Tadi kita tak ubah kat sini. Patut kena ubah lah. Okay, 2, 3. Lupa nak ubah. Ambil yang ni sebanyak 3 kali. Okay, saya buat macam tu. Boleh juga, ada banyak cara tu saya suruh awak buat sendiri. Lepas tu snap kat saya. Nanti kita boleh bincang dalam ni, ada banyak jawapan. Okay. Next. Okay, yang ni saya buat dalam bentuk atau cara dia lah. Okay, atau cara dia macam ni. Bil kali sama dengan kosong, ulang sama dengan 1, Y ulang sama dengan 1, naik turun bangku, macam ni lah. Last kali output dia jadi macam ni. Mula-mula dia akan keluar naik turun bangku. Naik turun bangku. Lepas tu input dia. Input ni, input yang ni, input ni. Dia akan keluar macam ni. Masukkan 1 untuk ulang. Saya masukkan kosong. Bila saya masukkan kosong, dia akan pi ke atas. Ulang ni jadi kosong. Kosong sama dengan 1? Tidak. Jadi dia keluar terus. Dia keluar sini. Dia akan pi naik turun bangku sebanyak 1 kali. Okay. Sebab ni 1 je. Banyak 1 kali. Okay. Okay. Seterusnya yang ni kalau saya masukkan banyak kali. Mula-mula naik turun bangku. Lepas tu kali kedua saya nak ulang lagi. Dia buat lagi lah. Ini dia jadi sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Okay, naik turun bangku sebanyak 4 kali. Okay, sebab masa dia tanya ni masukkan 1 untuk ulang, saya masukkan 9. Bila 9 maksudnya saya tak mau ulang dah. Tak mau ulang, dia akan keluar lah. Kan? Dia akan keluar ke sini. Jadi yang ni dia bilang tengok sebanyak 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, next. Okay, yang ni aktiviti yang ketiga. Tekan to be. Lakukan seberapa banyak kali yang boleh tetapi sekurang-kurangnya 1 kali. Okay, soalan ni dia macam struktur kawalan ulangan while. Macam while. Okay, cumanya dia buat tindakan di atas. Dia buat dulu tindakan. Okay, dia laksanakan dulu tindakan. Lepas tu baru dia uji syarat. Syarat dia di bawah. Okay, mula, tamat, betul. Murid dalam keadaan sedia, betul. Okay, dia suka buat tindakan macam ni, betul. Saya pun tak terfikir macam tu. Betul, murid dalam keadaan sedia. Setkan nilai N sama dengan 1. N atau pembilang sama dengan 1, betul. Ulang. Ulang. Laksanakan tekan to be. Laksanakan tekan to be, betul. Tambah N sebanyak 1. Tambah N sebanyak 1. Sehingga, ini syarat kita. Okay, syarat. Okay, dalam repeat until, tindakan akan dilaksanakan selagi syarat adalah palsu. Kalau tak benar, okay, selagi syarat ni tak benar, dia akan laksanakan. Tengok ni, syarat ni bila tak benar, tidak ni, tidak, dia akan naik ke atas. Selagi syarat tak benar, dia akan buat balik, dia akan ulang. Okay, syarat tak benar, dia pergi ke sini. Lepas tu daripada ni dia turun, pergi ke sini, lepas tu pergi ke sini. Okay, lepas tu dia uji syarat. Uji syarat bawah ni pula dan ulang naik ke atas. Okay. Sehingga syarat tu menjadi benar barulah dia keluar dari gelung. Okay. Murid berhenti, tidak. Tidak naik ke atas. Okay. Sehingga murid berhenti. Okay. Boleh ataupun boleh tambah kat sini. Sehingga murid mahu berhenti. Murid mahu berhenti. Dia nak berhenti. Kalau dia nak berhenti, ya akan keluar lah. Keluar ke tamat. Okay. Sebenarnya dah ada dah tamat kat situ. Tu ada kan tamat, betul. Okay. Jadi betul lah yang tindakan yang buat ni pun betul. Catat alir ni betul. Nak ubah kat mana? Ada ubah sikit tak? Ubah kat sini, tambah mahu saja. Okay, yang lain tu semua betul. Okay, tahniah. Okay, next. Yang ni yang saya buat. Tekan to be, lakukan seberapa banyak kali yang boleh tetapi sekurang-kurangnya 1 kali.
Mula setkan bil kali sama dengan kosong, bilangan kali kosong. Ingat kalau setkan mesti duduk dalam proses. Bentuk segi empat tepat. Ulang. Ulang apa yang perlu kita ulang? Lakukan tekan to be. Okay, kat sini. Lakukan tekan to be. Tambah bil kali sebanyak 1. Dalam syarta alir saya lebih suka tulis dalam bentuk yang lebih ringkas. Saya tak tulis tambah bil kali sebanyak 1. Lebih baik buat dalam bentuk ayat matematik, dia lebih ringkas. Bil kali sama dengan bil kali tambah 1. Okay, yang ni. Lepas tu sehingga mahu berhenti. Ini adalah syarat. Syarat mesti duduk dalam diamond. Mahu berhenti, kalau tidak dia akan ulang balik. Okay, kalau tidak dia ulang naik ke atas. Okay, dalam repeat until dia akan buat tindakan dulu. Buat tindakan di atas barulah syarat. Itu maksudnya dia akan buat sekurang-kurangnya sekali. Kalau while mungkin dia tak buat langsung. Jika syarat tu palsu kali pertama, dia tak akan buat tindakan. Kalau while. Okay. Kalau repeat until dia lebih, dia ikut situasi lah kan. Dia akan buat tindakan dulu baru dia uji syarat. Okay. Last kali, papar tekan to be sebanyak bil kali. Sebanyak berapa kali lah yang dia buat tu kan. Contohnya 10 ke. Tekan to be sebanyak 10 kali. Lepas tu tamat. Okay kelas? Okay, yang penting indent tu kena betul. Indent yang tulis masuk-masuk ke dalam tu. Mula tamat ni bagi nampak sebaris macam ni. Set. Yang ni semua sebaris. Tindakan di dalam struktur kawalan ulangan letak ke dalam macam ni. Okay. Okay, ada soalan? Ada nak tanya yang mana-mana tak?